Masih ramai lagi teman-teman kita yang mempunyai semangat yang tinggi, ya, keyakinan yang tinggi kepada usaha yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang boleh saya katakan bahawa jaminan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, ya, kepimpinan yang berada di dalam Parti Keadilan khususnya, mereka menyatakan bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh Zat Hamidi ini tidak memberi kesan kepada apa yang telah dirancang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Dan Zat Hamidi hanya mengeluarkan kenyataan bagi pihak UMNO kerana kemungkinan atas tekanan, ya. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe Maklumlah baru-baru ini kita difahamkan ada tekanan kepada beliau, jadi beliau terpaksa melakukan kenyataan untuk melegakan sedikit, ya. Seolah-olah UMNO ini prihatin dengan masalah COVID, ya, dan nak menghilangkan keadaan dalam politik, ya, dengan Teguh Razali ambil peranan, Tun Dr. Mahathir pun nak ambil peranan. Jadi UMNO mengeluarkan kenyataan bahawa UMNO tidak lagi berpolitik dan tumpukan kepada kerja, ya, membantu kerajaan untuk mengatasi masalah COVID. Itu pandangan daripada parti UMNO. Tetapi apa yang kita tahu, ya, seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut bahawa untuk mendapatkan mandat ini terus berjalan seperti mana yang telah pun diperkatakan, ya, seperti mana yang telah pun dijelaskan melalui Setiausaha Agung Keadilan sendiri yang baru keluar pada malam tadi, yang satu kenyataan yang ringkas, ya, tetapi penuh dengan keyakinan, ya, bahawa usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim ini masih berjalan dan menuju ke arah landasan yang tepat pada ketika ini, ya. Bermakna on track, itu istilah dia, ya, masih lagi dalam landasan kita. Syamsuddin Suransyah dulu kini masih menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal berprinsip tolak pengkhianat, katanya, ya. Amir Syarfuddin jamin out di Gombak, tu dia. Kamalia di Kota, game still on the move, 1 second bullet is still on the target. Okay. Yusuf Latif, salam reform. Datuk Seri Anwar Ibrahim masih on track, teruskan beri info, ya. Walaupun ada juga yang penganalisa politik atau pandangan daripada individu-individu tertentu yang mengatakan mungkin ini adalah satu petanda bahawa usaha yang dilakukan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini kemungkinan tidak boleh dilakukan, ya. Dan bagi kita daripada awal lagi, ya, kita mengatakan bahawa usaha yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ada satu usaha yang baik, ya, seperti mana yang beliau janjikan sendiri bahawa beliau bertanggungjawab untuk mendapatkan kembali mandat rakyat, ya. Usaha ini diteruskan, ya. Dah berapa semenjak daripada kita tumbang, dia berjalan. Usaha ini diteruskan dan tak mudah. Yang kita akui bahawa tidak mudah untuk kita mendapat kembali mandat rakyat. Maklumlah kita dapat mandat rakyat daripada orang yang telah pun memegang kuasa, yang boleh memberikan tawaran, bermacam-macam tawaran, ya, untuk mengekalkan kuasanya. Dan terbukti bahawa masih lagi, ya, tidak mendapat sokongan yang jitu. Kalau kita lihat Tan Sri Muhyiddin tidak pernah mendapat sokongan yang jitu. Jadi bermakna apa sahaja yang dilakukan, usaha yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin dengan cara memberi tekanan kepada pimpinan UMNO sudah pastinya tidak akan beri kesan sekiranya di dalam UMNO itu sendiri, ahli di Parlimen UMNO itu sendiri, ya, mereka faham Muhyiddin melakukan ini setelah terdesak, ya, setelah terdesak dan hilang sokongan, maka itulah ketika itulah Muhyiddin cuba untuk memancing ahli Parlimen UMNO. Jadi bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa yang hanya beliau tawarkan bukannya kerjasama dengan parti-parti politik. Jadi apa pun parti politik membuat kenyataan seperti mana yang dikeluarkan oleh Presiden PAS, ya, timbalan Presiden PAS mengatakan PAS tidak terlibat
menyokong Datuk Seri Ibrahim itu betul, ya. Kerana Datuk Seri Ibrahim tidak pernah tidak pernah mendapatkan kerjasama melalui parti-parti politik termasuk UMNO itu sendiri, ya. Tetapi senarai SD yang ada pada Datuk Seri Ibrahim itu adalah senarai daripada beberapa ahli parlimen. Dan bagi kita, selagi Datuk Seri Ibrahim tidak menyatakan ataupun mengeluarkan kenyataan bahawa beliau tidak mendapat sokongan lagi, ya. Kerana beliau telah pun memberitahu yang ke bawah duli yang di Pertuan Agong bahawa beliau mempunyai sokongan dan proses itu tergendala kerana PKP. Sepatutnya ke bawah duli bertemu dengan ketua-ketua parti, ya, mendengar pandangan daripada ketua-ketua parti, tapi setelah PKP ini ditangguhkan, ya, difahamkan sehingga 27 hari bulan. Dan sehingga saat ini kita tidak mendapat apa perkataan daripada Datuk Seri Ibrahim. Sekiranya sekarang ini, ya, dengan keadaan kenyataan daripada Presiden UMNO menyatakan UMNO memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional, sehingga itu kenyataan akhbar atau kenyataan daripada Datuk Seri Ibrahim untuk menarik kembali usaha beliau tidak kedengaran, ya. Apa yang kita dapat adalah kenyataan daripada Setiausaha Agong Keadilan yang ringkas kenyataannya malam ni mengatakan bahawa usaha itu masih berjalan dan kita masih lagi berada dalam landasannya. Ini membawa maksud bahawa majoriti, ya, sokongan yang ada pada Datuk Seri Ibrahim itu masih ada, ya, masih ada. Tetapi untuk UMNO menyatakan melalui Presiden UMNO menyatakan UMNO memberikan sokongan pada Perikatan Nasional, itu atas parti, ya. Parti UMNO itu sendiri menyatakan bahawa beliau menyokong, parti itu menyokong kerajaan Perikatan Nasional kerana memikirkan COVID dan sebagainya. Tetapi apa yang dikeluarkan oleh Zaid Hamidi itu tidak melalui mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, ya, kerana sebelum ini dijadualkan mesyuarat pun ditunda, dibatal dan sebagainya. Kemungkinan Zaid pun tahu sekiranya tidak ada mesyuarat, mungkin separuh daripada ahli parlimen UMNO akan membuat keputusan menolak Perikatan Nasional. Jadi untuk jalan selamat, khususnya untuk diri beliau, ya, kerana beliau pun ada banyak masalah, ya, kabarnya ditekan juga oleh Muhyiddin dengan tekanannya, maka beliau terpaksa mengeluarkan kenyataan bahawa UMNO akan bersama dengan Perikatan Nasional untuk mengatasi masalah COVID. Jadi bagi ahli-ahli parlimen di dalam UMNO, wallahu alam, ya, Zaid sendiri pun tidak boleh bagi jaminan bahawa sebelum ini beliau menyatakan bahawa beliau tidak boleh menghalang mana-mana ahli parlimen untuk menyokong Datuk Seri Ibrahim. Dan dalam kenyataan baru ini pun beliau tidak menyatakan dengan jelas ahli parlimen tidak menyokong Datuk Seri Ibrahim, ya. Cuma beliau mengatakan parti UMNO menyokong Perikatan Nasional. Itu pendirian beliau selaku presiden, dan saya percaya bahawa beliau sendiri pun tahu bahawa apa yang beliau sebut itu tidaklah disambut sepenuhnya oleh ahli-ahli parlimen di dalam UMNO itu sendiri, ya. Sebab itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menarik balik apa yang beliau usahakan, ya, kepada istana, iaitu untuk mengemukakan sokongan, ya, dan tidak membatalkan, ya. Kalau sekarang ini Datuk Seri Ibrahim dapat maklumat bahawa ahli parlimen yang menyokongnya daripada UMNO ramai, ya, tarik balik sokongan, sudah pastilah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyatakan dengan secara resmi bahawa beliau tidak lagi mendapat sokongan. Tetapi hingga malam ini, hingga saat ini, kenyataan yang ada daripada Setiausaha Agong Keadilan adalah menyatakan bahawa keadilan, ya, khususnya Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri masih lagi move, ya, dengan usahanya untuk membebaskan negara ini daripada masalah COVID, masalah ekonomi dan sebagainya. Kita kena faham bahawa negara kita ini bukan hanya ada satu masalah COVID saja. Kita ada masalah pengangguran, kita ada masalah ekonomi, masalah pelaburan dan sebagainya, ya. COVID di antara masalah-masalah yang ada, ya. Tapi masalah yang besar pada COVID pun ada. Kita ada masalah pengangguran, ekonomi dan sebagainya. Sebab itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim berusaha untuk mendapatkan kembali tampuk pemerintahan negara ini, ya. Kerana beliau melihat sekiranya kita nak tunggu, ya, nak tunggu selepas habis COVID baru kita nak berusaha
maka negara ini akan menghadapi masalah yang lebih teruk, ya, lebih teruk. Maknanya kita seolah macam kita bawa kereta lah, ya. Kita dalam satu kereta, kawan kita memandu, dan ketika memandu itu kita lihat kawan kita dah bawa kereta dah tak betul, ya. Ke kiri, ke kanan, ke sana, ke sini. Muhyiddin kata ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, macam orang mabuk. Kejap nak masuk kiri, kejap nak masuk kanan. Bila kita tengok pemandu dalam keadaan macam tu, adakah kita nak kata, oh tak boleh, kita tak boleh tukar driver, kita kena tunggu sampai destinasi dulu baru kita tukar driver, ya. Nak tunggu destinasi, siap silap masuk gaung dululah kereta kita, kan. Jadi apabila kita nampak benda tak betul berlaku dalam keadaan sekarang, masa tengah memandu, nampak dah, ya, haluan dah tak betul, ya, bawa kenderaan pun dah tak betul, macam orang mabuk sebagainya, kita kena hentikan kenderaan dan kita tukar pemandu di saat itu supaya untuk menyelamatkan semua penumpang di dalam kereta, ya. Tak perlu kita bagi tahu, oh jangan tukar lagi, kita tunggu sampai destinasi, sampai RNR, kita rehat berdiri baru kita tukar. Tak perlu, ya. Kita nampak saja benda yang tak betul, sesuatu yang berbahaya ketika itulah kita kena mengambil tindakan yang sepatutnya. Okey. Tadi saya sebut tadi bahawa kita masih lagi mempunyai peluang kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi memegang, ya, sokongan daripada individu-individu. Jadi kalau mana-mana parti sekalipun menyatakan memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional, itu atas nama parti, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak, ya, terikat dengan perjanjian ataupun sokongan daripada parti, ya. Kerana UMNO bukan daripada Pakatan Harapan, GPS pun bukan daripada Pakatan Harapan, Parti Pejuang bukan daripada Pakatan Harapan, Parti PAS pun bukan daripada Pakatan Harapan. Yang Datuk Seri Anwar inginkan dan juga mahukan adalah sokongan individu-individu di dalam mana-mana parti, termasuk ahli parlimen bebas, ya, untuk menyokong beliau menerusi negara ini, ya. Itu yang ramai kadang-kadang keliru, ya. Bila UMNO buat statement, kita rasa oh habislah peluang Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini masih lagi okey, cool, ya, tenang, dan beliau menjalankan tugasnya seperti biasa. Dalam PKP ni tak banyak keluar lah, selalunya beliau akan pergi banyak-banyak program dan sebagainya, ya. Dan pada saya bahawa proses ini sepatutnya telah pun lama berakhir pada minggu lepas lagi, kan. Tetapi oleh kerana PKP, tiba-tiba PKP dan sebagainya, ini mungkin menjadikan suasana politik bertambah kucak-kacir, ya. Kerana bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau tidak ada masalah, beliau dah ada orang, ya, dah ada dokumen, sokongan dan sebagainya. Yang menjadi masalah ada pihak yang rasa nak tumbang lah. Nak tumbang, kan. Jadi dalam suasana masa delay ni, mereka cek jalan macam mana, ya, nak ugut orang ni, tawar jawatan dan sebagainya. Jadi inilah dugaan dan juga ujian bagi kita, ya. Tak mudah untuk kita mendapatkan sokongan daripada pihak sana, kecuali yang menyokong itu adalah menyokong dengan penuh keikhlasan dan juga atas kesedaran, ya. Alasan COVID tidak boleh melakukan perubahan kerajaan, itu alasan yang paling dangkal dan juga tak masuk akal. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim menawarkan dirinya untuk mengambil alih kepimpinan negara, salah satunya pun adalah kerana masalah COVID ini, ya. Masalah COVID ini kita tengok memang tidak dapat diatasi, gagal diatasi, bukan saja dasar-dasar yang tak betul. Kalau kita tengok pun ada menteri yang dibebaskan, tak boleh didakwa, rakyat marahan di bawah, ya, dengan begitu mudah sekali didakwa. Di situ nampak kepincangan dan ada yang tak kena dengan pentadbiran. Sebab itulah masalah COVID ini ialah antara masalah yang Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tangani dan cuba tangani sekiranya beliau diberikan, ya, peluang untuk menjadi Perdana Menteri, kan. Beliau ada planningnya, beliau tahu apa puncanya yang menjadikan masalah ini tidak dapat diatasi, kerana sifat rakus kuasa, ya, sifat pentingkan diri, sifat ingin mengekalkan jawatan, tidak memikirkan tentang rakyat, ya. Maka masalah COVID ini gagal diatasi. Kerana kalau kita lihat bermulanya COVID ini
sewaktu kita Kerajaan Perkhidmatan Harapan Pemerintah, ya, ketika itu berlaku krisis politik, krisis kepimpinan negara apabila pengkhianat-pengkhianat ini membuat perancangan, ya, membuat perancangan yang begitu rapi boleh dikatakan beberapa bulan sebelum itu, ya, berpakat dengan rakan-rakan yang lain, berpakat dengan yang satu ketika menjadi musuh kita dalam politik. Mereka berpakat untuk menjatuhkan parti yang mereka sama-sama bina dulu, iaitu Pakatan Harapan. Jadi pengkhianatan ini berlaku dalam keadaan COVID, dalam keadaan menteri-menteri kita ketika itu sedang bertungkus lumus untuk mengatasi masalah. Ya, tetapi mereka tak fikirkan tentang rakyat, mereka tak fikirkan tentang masalah negara, mereka fikirkan tentang kerakusan, mahukan kuasa, ya, dengan cara paling mudah, iaitu dengan cara lompat parti, khianat dengan parti, kemudian mengajak musuh bersama-sama untuk menjatuhkan kerajaan. Ya, mereka yang mulakan. Selepas itu, tak cukup dengan itu, mereka buat perkara yang sama ke beberapa buah negeri, ya, dan negeri yang ditabir oleh Pakatan Harapan turut tumbang dalam suasana COVID juga ketika itu. Ya, mereka tak fikir lagi tentang COVID, mereka fikirkan tentang diri mereka, kepentingan mereka. Tetapi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk mendapat kembali mandat ini, maka timbullah isu COVID dan sebagainya. Ya, sewaktu mereka nak dapatkan merampas kerajaan ini, mereka tak pernah fikir tentang rakyat. Jadi sebab itu kita sini kena faham, ya, soal Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya atau tidak itu soal lain. Tetapi usaha yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah satu usaha yang mulia, yang dituntut. Ya, kalau barang kita hilang, dicuri orang, kalau kita tahu siapa pencurinya dan kita ada keupayaan untuk mendapat kembali, maka wajib kita dapatkan kembali dengan cara yang betul. Ya, dengan cara yang betul, kita wajib dapatkan kembali hak kita. Ya, perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah untuk mendapatkan hak yang telah dirompak. Ya, bukan beliau merampas kuasa dan sebagainya. Tidak ada berlaku perhimpunan, tidak ada huru-hara, tidak ada apa-apa. Apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim lakukan adalah sama seperti yang dilakukan oleh Muhyiddin sebelum ini, iaitu menghantar dokumen SD, ya, jumlah sokongan. Ya, tak timbul soal mana dia senarai nama dan sebagainya, kerana Muhyiddin sendiri tak pernah bagi tahu kita dulu pun, ya, senarai nama siapa yang menyokong. Jadi apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim lakukan adalah sama seperti mana yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin. Jadi bagi pihak istana, saya percaya, saya pernah yakin bahawa seperti mana, ya, pihak istana menangani isu Muhyiddin Yassin, begitulah kita mengharapkan dan kita yakin pihak istana juga boleh menangani isu yang sama, prosesnya yang sama apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa beliau mempunyai cukup sokongan. Jadi memang ramailah yang rasa macam ini satu game, ya, satu game yang untuk menjerat Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, ketika beliau dalam keadaan moral kita begitu tinggi, bila beliau dapat bertemu juga dengan pihak istana walaupun 2 minggu lebih kurang tertangguh, ya, daripada pertemuan asal, akhirnya dapat bertemu, tetapi setelah bertemu tak tergendala, ya, prosesnya tergendala dan tiba-tiba ada pula PKB, PKPB ni. Jadi ini delay masa yang agak panjang dan sudah pastilah pihak yang nak rasa hilang kuasa akan berusaha dengan berbagai-bagai usaha lah, ya, dalam masa yang ada untuk mereka mempertahankan kuasanya. Jadi tak peliklah kalau Presiden UMNO mengeluarkan surat menyatakan bahawa UMNO akan memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional untuk mengatasi masalah COVID ini. Ya, itu surat daripada UMNO. Tetapi bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sebagaimana yang saya juga dapat maklumat daripada pimpinan keadilan sendiri, menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak terkesan dengan surat itu, malahan beberapa sokongan yang beliau perolehi itu masih lagi berada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas sokongan secara individu, ya, bukan atas nama parti politik. Jadi selepas ini kalau ada parti politik daripada PAS ataupun daripada GPS, ya, sebagainya yang menyatakan bahawa
sokongan diberikan kepada Pakatan Nasional, ini jangan kita cepat rasa macam kecewa dan sebagainya ya. Kita nak tanamkan dalam minda kita bahawa sekarang ini Muhyiddin sebenarnya telah pun tidak ada sokongan dan sewajarnya beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ya. Sekiranya beliau ada maruah, beliau ada moral ya, beliau hendaklah letakkan jawatannya sebagai Perdana Menteri, dan Perdana Menteri yang baru hendaklah Perdana Menteri yang disokong oleh majoriti di dalam parlimen. Ya, ini bukan soal dia letak jawatan kita kerana kita nak Anwar naik ya. Ini yang pertamanya beliau kena letak jawatan kerana beliau tidak dapat sokongan. Kemudian timbul persoalan siapa Perdana Menteri untuk menggantikan beliau. Sudah pastilah kita kembali kepada undang-undangnya ya, perlembaгаannya, iaitu yang mendapat kepercayaan ramai di dalam parlimen. Itulah yang akan diangkat oleh Kebuah Duli Tuanku yang juga mempunyai hak untuk melantik mana-mana ahli parlimen yang pada fikiran beliau mempunyai sokongan yang lebih di dalam parlimen. Jadi sebab itulah kita katakan tak timbul isu Perdana Menteri interim ya, Perdana Menteri sementara. Ini ada sebut tentang Perdana Menteri sementara, mungkin nanti Tengku Razali ya, sampai Parti Pejuang pun yang ada 5-6 orang ahli parlimen ni pun mencalonkan Tun Dr. Mahathir ya. Kalau tak boleh jadi Perdana Menteri pun dapat jadi Perdana Menteri sementara pun okeylah ya. Ini yang dikatakan kemarut kuasa. Dah jadi Perdana Menteri 22 tahun, kemudian diberikan peluang lagi menjadi Perdana Menteri 22 bulan, masih juga nak jadi Perdana Menteri ya. Tak dapat jadi Perdana Menteri, dapat jadi Perdana Menteri interim pun tak apalah. Ini yang dikatakan kemarut kuasa. Tapi mereka menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kemarut kuasa ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya menjalankan tugasnya ya. Beliau sanggup ya, tidak bercakap tentang Tun Dr. Mahathir, walaupun Tun Dr. Mahathir sewaktu menjadi Perdana Menteri banyak ya melanggar apa yang kita inginkan ya, mereformkan negara ini. Banyak benda-benda yang beliau lakukan yang tidak dipersetujui sebenarnya oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi sebagai menghormati beliau waktu itu adalah Perdana Menteri, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah menyerang ya Tun Dr. Mahathir. Malahan banyak kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah memberikan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Itu yang keluar daripada mulut Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Tak pernah, kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan boleh letak kat sini apa saja ucapan ya sewaktu Dr. Mahathir menjadi menteri, apa saja ucapan daripada Anwar yang menyerang Tun Dr. Mahathir, tuan-tuan boleh cari, takkan jumpa. Tetapi serangan ya Mahathir kepada Anwar banyak ya, sehingga kan dah hilang kuasa pun masih lagi tak puas hati, tetap nak serang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apatah lagi apabila beliau dapat tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim ini telah pun mendapat sokongan ya, telah mendapat sokongan untuk diangkat sebagai Perdana Menteri, lagilah meroyan orang tua. Kan, ini dah masalah dengan Tun Dr. Mahathir. Sebab tu kita mengatakan bahawa tidak ada patutnya dalam Pakatan Harapan ini sesiapa pun untuk memberi ruang kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad ya. Kalau nak bekerjasama tidak ada masalah. Dari segi kerjasama, masalahnya adalah untuk mengatakan ataupun untuk meletakkan beliau sebagai Perdana Menteri untuk kali yang ketiga. Ini tak mungkin ya, tak mungkin boleh kita terima akal ya. Kalau beliau nak sokong, terpulanglah. Kalau beliau nak sokong ya, sebagai ahli Parlimen Langkawi, contohnya beliau akan sokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, itu tidak ada masalah untuk beri sokongan ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun selalu sebut bahawa beliau tidak ada masalah untuk bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Yang menjadi masalah adalah untuk menamakan beliau sebagai Perdana Menteri ya. Itu yang menjadi masalah ya. Kerana beliau telah pun diberi peluang dan beliau gagal memanfaatkan peluang itu, malahan beliau sabotas Pakatan Harapan bila beliau meletakkan jawatannya ya. Beliau meletakkan jawatan atas alasan beliau hilang sokongan daripada ahli partinya sendiri ya. Sekarang kalau tuan-tuan tengok Muhyiddin, apa sokongan yang dia ada? Tetapi adakah Muhyiddin nak jawatan? Tetap jawatan, kerajaan masih wujud ya, kerajaan masih wujud.
Tapi Tun Dr. Mahathir baru hilang sokongan daripada ahli Parti Bersatu, maka beliau letakkan jawatan. Letak jawatan pun tak berunding dengan kawan-kawan, tak bagi tahu kawan-kawan, buat cara senyap-senyap, ya. Jadi itu kita yang amat melukakan hati kita, sehingga kita tak boleh nak terima lagi dah Tun Dr. Mahathir dalam kamus perjuangan kita dalam Parti Harapan ini, ya. Dan kenyataan beliau yang terbaru, beliau menyatakan Tun Dr. Mahathir menyatakan partinya tidak menyokong mana-mana calon pun. Itu kenyataan beliau yang terbaru, ya. Tidak menyokong mana-mana calon sebagai Perdana Menteri. Partinya adalah parti bebas, tidak terikat dengan Parti Harapan, tidak terikat juga dengan Perikatan Nasional, tidak terikat dengan Barisan Nasional, tidak terikat dengan Mufakat Nasional. Itu kenyataan Tun Dr. Mahathir yang terbaru. Bila Tun mengatakan partinya adalah parti bebas, tidak terikat dengan mana-mana parti, adakah kita nak bersungguh-sungguh, ya, masih lagi nak pertahankan perlunya Tun Dr. Mahathir ini untuk bertemu dan juga berbincang dengan Dato' Seri Anwar Ibrahim? Sudah pastilah kita rasakan tak perlulah, ya. Kerana yang menarik diri untuk bekerjasama dengan kita adalah Tun Dr. Mahathir sendiri secara peribadi, dan partinya, Parti Berjuang juga, dengan kenyataan beliau yang jelas, beliau tidak terikat dengan mana-mana parti. Itu sudah cukup untuk memberitahu kita Parti Harapan bahawa janganlah kita tergeh-geh lagi, ya, dengan orang tua ni, ya. Jangan lupa subscribe, ingat subscribe